Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua yang sedang menonton video pada kali ini. Untuk kali ini aku dan J ada beberapa perkara nak sharekan dengan korang. Tapi sebelum tu, kepada korang yang baru sahaja terjumpa channel kami ini, pastikan subscribe dulu dan tekan pada butang loceng untuk aktifkan notifikasi bagi video-video kami yang akan datang. Kepada korang yang dah lama support kami untuk channel ni, yang dah bagi like, yang dah share, dah selalu komen, terima kasih banyak-banyak dan teruskan sokongan kepada channel WRWJ. Okey, sebelum aku gerak ke topik utama, aku nak maklumkan pasal perubahan intro dengan logo channel kita orang. Jadi bagi yang dah follow channel kita orang dari awal, mesti perasan perubahan intro dengan logo berlaku 2 kali dari vlog pertama lagi. Untuk vlog pertama sampai vlog ke-7, kami guna intro dan logo ni. Dan dari vlog 8 sampai vlog yang sebelum ni, vlog 15, kami guna gambar kami sendiri sebagai logo dengan intro yang macam ni. Jadi bincang, lepas ambil kira banyak perkara, maka aku dan J telah pun bersetuju untuk ubah sekali lagi intro dan logo channel kami ini kepada yang lebih sesuai mengikut konten yang kami bawa dan juga vlog yang kami paparkan. So untuk korang, inilah intro, logo dan tagline terbaru untuk channel WRWJ. So guys, macam mana dengan intro, logo dan tagline baru kita orang? Kalau sebelum ni kami pakai tagline vlog kami, kisah kami, tapi sekarang kami guna hiking, camping, outdoor. Okey ke tak? Korang tinggalkan komen kat bawah. Okey, habis cakap pasal intro, logo dan tagline. Apa seterusnya? Baik, perkara pertama yang aku nak sharekan dengan korang adalah berkenaan dengan channel WRWJ ini sendiri. So mungkin ada lagi antara korang yang masih tak jelas berkenaan dengan konten ataupun pilihan topik yang aku dan J buat untuk menghasilkan vlog-vlog yang kami paparkan kepada korang setiap minggu. So selepas siri vlog 4 episod kami di Pulau Besar, aku dan J telah pun bersetuju untuk muncul dengan cara dan juga style baru untuk WRWJ, yang mana kami telah sepakat untuk pecahkan konten kami kepada 3 bahagian utama, iaitu siri Malaysia Hiking, siri Malaysia Camping dan juga siri Malaysia Outdoor. Selain tu, kami bersetuju untuk menghasilkan vlog tanpa bercakap secara terus kepada viewers, tapi kami gantikan dengan tulisan pada bawah video untuk sampaikan sebarang info berkaitan dengan vlog kita orang. Korang mesti tertanya-tanya kenapa perubahan ni kami buat. Jawapan paling utama ialah apabila WRWJ telah pecahkan konten ni kepada 3 bahagian yang aku sebutkan tadi, iaitu siri Malaysia Hiking, Camping, Outdoor. So kami tak nak penonton ataupun viewers terganggu dengan penerangan ataupun dialog spontan yang kami buat di lokasi tersebut, selain ingin korang merasai sendiri suasana, pengalaman dan apa saja yang kami paparkan dalam video tu, seolah-olah macam korang berada sendiri dekat tempat tu. Sebab lain, kami nak jimat masa. Kita kena terima hakikat bahawa banyak perkara dalam kehidupan ni idealistik tapi tak praktikal. Jadi apa maksud idealistik tapi tak praktikal tu? Kita ambil contoh masalah remaja putus cinta. Mungkin korang yang pernah bercinta ke atau tak pernah bercinta ke, biasa terbaca dan pernah baca tentang tips dan kaedah yang ditulis sama ada buku ataupun sekarang ni boleh dibaca melalui media sosial tentang cara-cara mengatasi tekanan akibat putus cinta. Penulis atau pengarang biasanya akan menulis kaedah-kaedah dan juga tips-tips yang membangkitkan semangat bagi mengatasi masalah
remaja yang putus cinta. Contohnya perlu banyakkan bersabar, perlu terima hakikat bahawa jodoh, ajal maut, rezeki semuanya di tangan Tuhan, perlu banyakkan berdoa dan berserah dan banyak lagi. Apa yang disampaikan oleh penulis ataupun pengarang tersebut semuanya nampak idealistik dan sempurna. Namun, ketika seseorang itu benar-benar dilanda masalah putus cinta dan mengalami secara realiti dalam kehidupannya, bukan semua orang mampu pakai kaedah ataupun tips-tips yang dibaca untuk dipraktikkan dalam kehidupan yang sebenar. Biarpun telah banyak petua dan tips-tips yang dibaca, didengar dan difahami, seolah-olah menjadi tidak lagi idealistik untuk nak dipraktikkan dalam kehidupan yang realiti. Kerana apa? Kerana kehidupan sebenar bukanlah semudah membaca dan memahami. Ya, memang membantu, tapi bukanlah 100%. Kerana setiap manusia itu bertindak balas atau respon terhadap satu-satu masalah dengan cara yang pelbagai rupa, dengan pelbagai ragam. Jadi, nak tak nak, kita sendiri kenalah mempelbagaikan cara mengatasi masalah, seterusnya memperbaiki sesebuah hubungan, atau lebih tepat lagi, dalam menyelesaikan apa jua masalah dalam kehidupan seharian. Tidak semua tips dan kaedah yang dianggap idealistik itu berkesan pada diri seseorang. Mungkin kaedah atau tips penyelesaian yang dianggap idealistik itu perlukan kepada satu bentuk pengubahsuaian atau penambahbaikan agar boleh dipraktikkan secara lebih berkesan. Misalnya, dalam membuatkan seseorang itu betul-betul menerima hakikat bahawa penyataan jodoh pertemuan, ajal maut di tangan Tuhan perlukan kepada pihak kedua. Mungkin ibu bapa, mungkin kawan baik atau juga adik-beradik yang betul-betul rapat dengan beliau untuk menerangkan secara memujuk sehingga beliau mampu menerima hakikat penyataan tersebut berbanding hanya melalui proses pembacaan. Inilah yang aku dan Jay cuba maksudkan dengan idealistik tapi tak praktikal. Bercakap secara terus pada waktu kami vlogging di satu-satu lokasi pastinya akan membuatkan korang lebih suka kerana dapat tengok kita orang menyampaikan info ataupun sebarang maklumat berkenaan dengan aktiviti yang sedang kami lakukan di satu-satu lokasi itu secara terus. Namun amatlah tidak praktikal untuk kami laksanakan secara realiti. Okay, kalau kami vlogging untuk siri Malaysia hiking contohnya, pertama, kita orang mesti penat. Kedua, kita orang kena kejar masa untuk sampai puncak dan turun semula dalam masa yang tertentu. Ketiga, untuk dapatkan satu footage yang jadi, kita orang kena rekod, tengok balik. Kalau tak jadi, kita orang kena rakam balik sampai aku dan Wit kata okey, proceed. Oleh sebab tu, dalam kekangan masa yang telah Jay sebutkan tadi, agak leceh dan mustahil untuk kami peruntukkan masa membuat rakaman percakapan. So, harap persoalan korang terjawab, kenapa kami tak lagi bercakap dalam vlog-vlog yang kami hasilkan. Apa yang penting bagi kami, konten yang kami hasilkan mampu menyalurkan info dan juga maklumat yang diperlukan, terutamanya kepada mereka yang kaki hiking, camping dan juga outdoor. Perkara kedua berkaitan dengan waktu kami post vlog baru. Jadi jangan lupa kami akan post vlog baru pada setiap minggu hari Jumaat pukul 9 malam seperti yang kami tulis pada ruang description bawah. Korang juga boleh follow Instagram kita orang wearewj.vlog dan Facebook page kita orang wearewj untuk ketahui info dan update daripada wearewj. Untuk lebih senang, boleh semak link di bawah. Perkara berikutnya yang aku nak bebelkan dengan korang adalah persoalan kenapa wearewj memilih konten hiking, camping dan outdoor. Untuk korang yang memang kaki hiking, suka camping, ketagih jalan sana sini untuk nak penuhkan korang punya jadual trip dan juga holiday, pastinya YouTube menjadi sumber rujukan untuk korang buat survey. Dan aku yakin dalam pencarian korang pastinya lebih banyak channel-channel luar Malaysia, terutamanya dari Indonesia, yang membuat konten-konten berbentuk yang macam ni. Bukan tak ada langsung channel Malaysia yang buat konten macam ni, cuma kalau nak dibandingkan jumlahnya dengan negara luar, amatlah sedih dan sedikit jumlahnya. Dan minta maaf kalau aku cakap untuk vlog hiking contohnya, dari pengalaman aku dan Jay sebelum ni, apabila kami survey
untuk dapatkan maklumat berkenaan dengan satu-satu gunung atau bukit untuk kami pergi hiking, memang banyak channel yang ada tunjuk dan paparkan tempat tersebut, tapi majoritinya hanya sekadar tunjuk tempat dan share diorang punya momen tanpa ada maklumat yang betul-betul kami perlukan. Antara contoh maklumat yang biasa kami perlukan sebelum ke satu-satu lokasi untuk aktiviti hiking adalah berapa laluan yang ada tersedia untuk sampai ke puncak, adakah permit pendakian dan juga khidmat untuk guide diperlukan untuk mendaki satu-satu bukit atau gunung, berapa anggaran masa yang biasanya hikers perlukan untuk sampai ke puncak dan turun semula, berapa bayaran yang dikenakan terhadap permit pendakian dan juga upah untuk guide jika perlukan khidmat guide, dan berapa jauh laluan trek untuk sampai daripada kaki gunung atau kaki bukit hingga ke puncak. Kadang-kadang apabila kami buat survey nak dapatkan ketinggian satu-satu bukit atau gunung pun tak ada maklumat, dan sebenarnya hal ini agak mengecewakan kami apabila membuat survey. Korang mesti cakap, alah tak penting semua tu. Tapi sebahagian besar info tu amat-amat penting sebab ada lokasi yang kami pergi tu agak jauh dan luar daripada Melaka. Kami bukanlah full time YouTuber. So kami bergerak bila masa free aku dengan Wit kena pada waktu yang sama. Kalau main terjah pergi tiba-tiba, tempat tu tutup. So kat situ dah buang masa dan bazir kos perjalanan. Bukanlah niat kami untuk nak jatuhkan mana-mana YouTubers ataupun mana-mana channel. Mungkin itu cara masing-masing dan sememangnya mungkin niat mereka bukanlah untuk menghasilkan video yang menyalurkan maklumat-maklumat seperti yang aku sebutkan tadi. Namun, menyedari hakikat dan juga masalah yang kami hadapi ni, jadi kami berfikir untuk menghasilkan konten dan vlog yang bukan setakat suka-suka, sebaliknya lebih dari itu memberikan maklumat dan informasi berkaitan sesuatu lokasi dan tempat kepada yang lebih memerlukan. Untuk yang akhir, aku rasa sebab kami pilih konten siri Malaysia hiking dan camping adalah untuk menarik minat penonton terhadap aktiviti-aktiviti ni. Walaupun hiking dan camping dah jadi trend dalam masyarakat sekarang, namun aku yakin ada lagi yang belum ada pengalaman hiking dan camping. Ada juga yang dah lama simpan niat tapi tak tahu macam mana nak mula dan lokasi yang sesuai untuk dipilih as a newbie. Macam yang J dah sebutkan tadi, sebenarnya kami pun baru dalam dunia ni, baru dalam YouTube, baru dalam hiking, baru dalam camping. Ada banyak lagi benda-benda yang kami perlu belajar, dan kami percaya sekadar niat dan minat tidak mampu meletakkan kita di mana-mana level. Proses hidup itu perlu dilaksanakan dengan belajar, buat dan alami sendiri. Okey guys, rasanya sampai di sini dahulu video dan perkongsian kami untuk kali ini. Terima kasih untuk sokongan yang berterusan daripada korang. Kepada yang belum subscribe, pastikan subscribe dan tolong support kami dengan cara share, like dan komen. Share seberapa banyak yang boleh kepada kawan-kawan dan juga family korang supaya lebih ramai lagi yang tahu tentang kewujudan channel kami ini. Kepada kaki-kaki travelers, kaki hiking, kaki camping dan juga otak-otak YouTubers, sebarang pandangan, info, ilmu atau teguran yang membina untuk kami selepas ini amat kami hargai dan kami ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi dan aku Wit bersama dengan J. Kami tinggalkan anda sehingga ke vlog yang akan datang. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.